Baik. Memang kalau kita ambil spesifik umum tadi, zaman Nabi Muhammad lah bermula. Tetapi apa kehebatan Nabi Muhammad berbanding dengan tokoh-tokoh lain? Ada tokoh-tokoh yang selalu signifikan dengan ideologi-ideologi dan konteks pemikiran mereka. Betul atau tidak? Tokoh-tokoh besar yang identik, signifikan dengan kehebatan ideologi dan tokoh. Kita ambil benda ni dari sudut agama. Kalau sebut agama Kristian, siapa tokoh yang kita bias, yang terbayang? Walaupun Nabi Isa dalam konteks kita orang Islam, dia Nabi orang Islam, dia Nabi, dia pesuruh Allah. Tapi selalu dinisbahkan agama Kristian. Tokoh. Kalau sebut agama Yahudi, sebut agama Yahudi siapa? Awal lagi siapa? Yang bawa Bani Israel menyeberangi Laut Merah, Nabi Allah Musa. Walaupun kita akui dia Nabi, dia Rasul, juga beragama Islam. Digelar kalimullah, yang berbicara, bercakap secara terus, secara langsung dengan Allah. Kalau sebut Buddha hari ini, siapa yang bias signifikan dalam kepala kita? Sebut saja Buddha. Siapa? Gautama Buddha. Kalau Hindu, Hindu paling payah. Why? Sebab dia ni tak tahu bila start, bila bermula. Selalu dia dikaitkan dengan 3 dewa besar. Itulah Brahma, Vishnu and Shiva. Okey, tak kisahlah yang tu. Tak kiralah mana-mana, kalau Sikh, Guru Nanak, kalau Jain, kalau agama tu agama ni, ada yang bercorak ke arah signifikan agama, itulah yang nama naik. Kadang-kadang daripada ideologi dan bentuk pemikiran, dia ada dalam bentuk teori apa? Teori sains. Bila sebut teori sains, kita akan teringat pada nama-nama seperti Sir Isaac Newton. Siapa lagi? Sir Albert Einstein. Lagi? MRSM. Takkan 10 nama tak boleh bagi contoh. Maktab Rendah Sains. Banyak tu, 100 lebih dah saya dengar. Belah ni 50, belah ni 50. Tu teori sains. Ada yang tokoh signifikan dengan teori sains sosial. Apa dia sains sosial? Macam apa? Macam sekular, ada tokoh dia pragmatisme, ada tokoh dia liberal, ada tokoh dia komunis, ada tokoh dia itu sains sosial. Dan ada juga dia mengarah kepada kesenian dan kebudayaan. Ada tokoh-tokoh seni yang hebat, Ludwig van Beethoven. Dan tokoh-tokoh seni yang selalu ada pada simbol Ninja Turtle kan? Ninja Turtle tu 4 ekor tu, dia ada huruf L, ada huruf M, ada huruf R, ada huruf D. L merujuk kepada Leonardo. Kalau M, Michelangelo. Kalau R, Raphael. Kalau D, Donatello. Tu tokoh-tokoh hebat. Walaupun gambaran dia Ninja Turtle. Memang Ninja Turtle pun hebat. Saya puas cari di Terengganu, turtle yang boleh jadi ninja tak ada. Hanya di Amerika saja turtle boleh jadi ninja. Okey, gurau itu. Okey, tu contoh. Tapi konteks yang kedua, ada yang dinisbahkan dan selalu signifikan bukan dengan kecerdasan dia, bukan dengan idea dia, tetapi dengan tahap dia sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang jeneral, sebagai seorang ketua negara, sebagai seorang pemimpin dan pemerintah. Tokoh-tokoh macam ni selalu akan naik nama-nama seperti Genghis Khan, lagi Julius Caesar, Alexander the Great, Napoleon Bonaparte. Banyaklah nama-nama hak koni ni. Okey. Habis. Sekarang ni konteks dia, Nabi Muhammad ada dua-dua atau salah satu daripadanya.
Nabi Muhammad melengkapi sisi keduanya. Dia ada ketokohan dari sudut pemimpin, ketua negara, ketua kerohanian dan jenderal perang pun dia. Dan sisi yang kedua, dia adalah tokoh keagamaan, dia adalah tokoh sosial, dia adalah tokoh ekonomi, dia adalah tokoh kemasyarakatan. Dan dia yang paling hebat yang tidak ada pada tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi ialah kerana dia berjaya memimpin dan menggarap serta menjadi tempat pengeluaran sahabat-sahabat yang hebat dan berkualiti dalam jumlah yang banyak. Sahabat-sahabat Nabi beribu-ribu, tetapi jumlah yang ramai ini yang Nabi hasilkan hampir menyamai kedudukan dan position Nabi. Bukan dari sudut kenabian dan kerasulan, tetapi tahap percontohan yang ditunjukkan oleh sahabat untuk meniru segala bentuk kehidupan Rasulullah. Jumlah mereka ramai. Tapi ini tidak terhasil pada tokoh-tokoh lain. Bahkan hari ini kalau kita nak cari Napoleon Bonaparte yang kedua, mungkin susah. Nak cari Julius Caesar kedua, mungkin payah. Nak cari siapa? Alexander the Great, jauh panggang daripada api. Nak cari tokoh-tokoh yang lain, mungkin yang terhasil seorang dua orang, tu pun tak capai tahap dia yang sebenar. Tapi Nabi berjaya hasilkan sekumpulan jumlah besar sahabat yang betul-betul ada qualification. Sama ada dari sudut kepimpinan untuk menggantikan kekhalifahan selepas daripada wafat baginda, untuk memimpin dari sudut peperangan, untuk memimpin keagamaan dan kerohanian, untuk memimpin masyarakat yang lebih besar. Ini ada pada sahabat-sahabat Nabi. Dan sahabat-sahabat inilah kemudiannya membentuk sebuah sistem yang dipanggil ketamadunan dan peradaban Islam. Sampailah pada kita hari ini, ketamadunan tadi masih ada legacy, masih ada warisan, walaupun konteksnya lebih kecil. Kerana apa? Kerana masyarakat di barat, lebih spesifik menjurus kepada musuh-musuh Islam, telah mengecilkan kekuatan kita. Mereka bukan sekadar mengecilkan kekuatan, bahkan mengecilkan position geografi dan persempadanan kita. Dahulu kita semua berada dalam satu wilayah di bawah pemerintahan khalifah. Tapi hari ini bagi sikit-sikit, lalu dinamakan. Hak ni aku nak nama Iraq, hak ni nama Iran, hak ni nama Kuwait, hak ni nama Libya, hak ni nama Tunisia, hak ni nama Saudi, hak ni nama Oman, hak ni nama UAE. Kita dah dikecil-kecilkan. Ya, memang basis dia masih Islam, dan purata position yang ada dalam tu jumlah majoriti orang Islam. Tetapi masing-masing ada apa dia? Ada kepentingan masing-masing. Dan kita diberi bendera yang berlainan dah. Bendera hang lagu ni, bendera hang lagu ni, bendera hang lagu ni, bendera hang lagu ni. Lagu kebangsaan hang lagu ni, hak ni lagu ni, hak ni lagu ni, hak ni lagu ni. Jadi kita jadi ta'assub, kita jadi terasing. Apa jadi pun tu hal negara dia, bukan negara kami. Tu hal urusan dia, bukan urusan kami. Kita dah tak menjadikan mereka itu saudara, mereka itu sekali dengan kita. Inilah bentuk imperialism.